Okey, Okey, sebentar. Peter. Okey, di tengah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back. Okay, so we are now in week 10, right? So today, 21st of December 2020, ITF 480, 2 to 4 p.m. Okay, so this is the for class for the lecture, right? Okay, so saya ulang sedikit as usual. Okay, kita just go through, tak nak you all terbabas. Okay, kita dah ada dekat sini. So we are supposed to be here. So kita akan, untuk hari ini kita akan masuk text analysis. Okay, so kalau tengok dekat sini dia bagi tiga minggu ni. So it's actually 38 slide je. By today sepatutnya boleh settle lah. So maknanya by this week boleh settle lah untuk 38 slide. Itu pun kalau tak borak sekarang. Tapi saya rasa boleh settle lah tu. Untuk hari ni kita cuba settlekan before 4. Okay, so jadi kita dah ada sedikit masa lah, kita akan cover business intelligence and emerging technology. So kita akan mungkin ada 2 minggu ni akan dapat free sikit lah. Okay, saya nanti kalau kata okay, saya akan open kelas untuk you all punya project dan sebagainya lah. So you all boleh concentrate on the project. Okay, right. So kita jangan lupa dekat sini kita akan ada test. So since test ni cover 2 topik ni, non-structured data and also analytical method. Okay, sepatutnya dekat sini. Okay, non-structured data dan analytical method. So minggu ni mungkin tak, so saya akan cuba buat minggu depan. Right, so kita dah habis dah analytic methods and also Share screen ke? Ya Allah, saya tak share screen lagi, sorry. Saya cakap seorang-seorang ni. Okay, thank you Syaril. Yang lain senyap je. Okay, diorang nampak dah. Tapi rasa boleh imagine kan apa yang saya sebut tadi. Okay, so kita dah sampai kat sini lah minggu 10 text analysis. So sepatutnya dah settle untuk text analysis untuk hari ni. Sepatutnya boleh settle lah. So kita walaupun dipecahkan pada 3 minggu ni, so ada 38 slide je. Jadi hopefully boleh finish by today. And then like I mentioned earlier tadi, kita ada test kat sini ni. Kita ada delay sikit tapi tak apalah. So since kita ada satu test je, lab test pun itu dah settle. Okay, dia cover topics non-structured data analytical method. So kita dah lepas dah topik tu. Okay, this one non-structured data and also analytical method. Jadi kita dah boleh start buat test lah. So most probably saya akan buat pada minggu 11 ni lah. Sebab saya tak nak kacau ujung-ujung nanti kita nak buat presentation pula. Okay, so by next week, insyaAllah lah saya tengok macam mana kaedah dia. Mungkin saya akan open test ke, saya akan buat open seminggu tapi all jawab dalam duration yang saya tetapkan, mungkin sejam setengah ke 2 jam ke 2 jam setengah ke macam tu lah. So nanti saya akan maklumkan semula. Saya kena confirm balik dengan RP dekat Shah Alam, untuk buat test ni. So kalau dia boleh open, saya open. Kalau tak open, mungkin kita akan buat during kita punya lecture session tu lah, hari Isnin. So you all kena standby je minggu 11 ni, right? Okay, so ada soalan tak untuk ni? So topik yang keluar ni lah 2 ni, analytical method, maksud dia 2 slide. Dua PowerPoint je lah kan. Analytical methods and also text analysis. Right? Format, nanti saya maklumkan lah. Saya pun tak buat lagi ni soalan tu. Okay, tapi dah boleh imagine lah apa yang akan berlaku ni untuk 2 topik ni. Okay, ada soalan tak untuk yang tu? Akan tak cover ada. 20% agak banyak juga. So lab test kita dah settle. Alright. So Week next 11 sir? Yes, minggu ni, minggu 10, minggu depan lah. Minggu depan Okay, so untuk group project, kejap lagi ni saya akan ulang, saya akan cerita pasal group project. So please make sure somebody kalau saya terlupakan tiba-tiba Assalamualaikum je ujung ni, tolong ingatkan saya. Ujung-ujung kelas kita saya nak cerita pasal group project. Okay, dengan 30% ni. Okay, hari ni kita nak start dah. Okay, boleh. Saya tak nak cerita lagi ni, kita tunggu habis slide dulu, nanti baru kita cerita pasal group project. Okay, hopefully saya tak terlupa. Kan takutkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, semua keluar, saya pun keluar. Okay, takut terlupa pula. Okay. Okay, kita continue. Ada lagi nak masuk tak ni? Tengok. Okay, Azira. Tadi bukan dah bunyi ke Azira ni? Sekejap Azira group apa? Azira. Keluar balik ke? Nur Azira. Okay, semua ada dah. Okay, so saya nak you all download this slide. Okay, text analysis. ISTS 480 business data analytics, right?
Okay, so kalau dah ready, kita boleh start sekarang. Okay, kalau siapa yang belum download, sila download lah dekat YouTube pula. YouFuture, topik text analysis. Okay, semua dah download ke belum? Saya dah. Belum. Okay, On the way. cepat. Okay, cepat. Saya Saya kata kalau dah. apa, alright, good. Kalau apa yang ada dekat saya punya folder tu download je lah semua. Tak payah tunggu saya suruh. Okay. Alright. Tengok ni kadang-kadang dia petang-petang dia jadi macam ni. Dia duk pusing-pusing tak keluar-keluar ni. Okay. Dia feature tak keluar ni. Okay, tapi tak apalah, you boleh download nanti dekat sini ada notes. Okay, so kita ada kat sini topik lesson 7. Ni lesson 9 ni. Text analysis. Right? Nanti download yang ni. Saya rasa semua dah cover. Okay, ada 2 topik saja lagi. Okay. Alright, ready? Dah. Okay. Alright, good. Okay, so kalau ready kita akan go through this slide. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay, kita akan tengok on the text analysis. Okay, by the end of this lesson, you should know a specific forms of text analysis in example, sentiment analysis or bus tracking. Okay, so untuk kita, for today, kita akan concentrate on this one lah, sentiment analysis. So for your project also, kita akan buat based on this one, what we call as a sentiment analysis. Okay, so roughly, kita dah go through dia punya proses. Okay, you all dah follow saya dah through the RapidMiner, okay, tutorial. Jadi mungkin dah nampak serba ringkas lah what is a sentiment analysis, right? So hopefully by today you all akan lebih faham lah dia punya proses tu. Then for the next class, for the lab session nanti, saya akan tunjukkan another examples, okay, how to kita scrap daripada Twitter, daripada Twitter, okay. And then kita akan masukkan data dia dalam Excel. Excel nanti kita akan proses gunakan RapidMiner. Dan sampailah kita akan buat sentiment analysis. Okay, so this is for next session. Okay, jangan miss. Right, quite interesting. So nanti for your project juga nanti you akan buat benda yang hampir sama. So you all boleh scrap from any sources. Okay, itu saya cerita ujung semester pula, ujung lesson hari ni. Okay, so kita akan go through the steps and also the processes in the sentiment analysis. Okay, sentiment analysis ni actually quite simple. Dia yes or no, okay, good or bad, something like that je. Okay, so untuk kita punya lesson for 40A ni, kita concentrate on this one saja. Okay, so kita akan tengok benda tu okay ke tak okay. Jadi nanti at the end of the session, saya nak you all kena fikirkan satu tajuk yang sesuai for your project. Okay, next. Text analysis. So that's what macam saya mention. So yang paling biasanya, yang paling quite complicated nak buat ni text lah kan. Kita nak analyze the text ni. So kita kena go through one by one. Text ni it can be anything. Itu kita tak kira bahasa lagi tu. Okay, dia just a text saja. Kalau kita kira bahasa lagi complicated. Okay, so kita akan nampak dekat sini ni how big is the data. So text ni kita boleh dapat from any sources, right? So dia kata the number one is the process and representations of data that is in the next form for the purpose of analyzing and learning a new model from it. Okay, so kita akan tengok the text. Itu kita dah tengok ini ada sources kan, kita dah ambil daripada website, tapi towards the end sebenarnya kita scrap pun kita akan dapat text juga, okay? Dan kita akan dapat information yang sepatutnya. Ada somebody masuk ke? Sekejap, saya double check. Sebab dia bunyi-bunyi ni kadang-kadang ada orang masuk, tak dengar. Okay, Ainin. Right, so okay, sambil-sambilkan, takkan saya terlupa nanti. Okay, tinggal ni lah. Kawan baik Syaril ni, mana pergi ni? Syaril sambil-sambil tu, WhatsApp dia. Entah rasa. Tadi call dia reject. Kacau budak ni. Okay, saya kena tengok percentage ni, nanti maklumkan dia, saya kena tengok percentage ni. Kalau lebih daripada 30% ni kan saya kena buat report ni. Okay, so benda ni dalam zaman-zaman PKP ni report penting ni. Okay, tak apa, kita sambung dulu. Nanti Syaril tolong remind dia.
Okay, so the next one, kalau kita tengok the main challenge in the text analysis is the problem of high dimensionality. Okay, maksud dia kat sini, dia punya ni terlalu banyak ni, cabang dia ni, dimension dia ni, kan? Macam saya sebut tadi, mungkin bahasa, words, and then singkatan, macam-macam lagi. So, every possible words in document represent a dimension. Okay, macam kita tengok minggu lepas, kita nampak perkataan a good. Itu contoh tu, bukan sengaja-sengaja buat tu. Good dengan a good. Jadi dekat situ sistem tu dah tak boleh nak trace. Tapi kalau kita baca secara rambang, kalau kita tengok secara kita lah sendiri analyse, okay, kita tahu itu good, kan? A good disambung jadi satu perkataan. Tapi kalau sistem, mungkin dekat situ ada challenge lagi sini. Adakah dia nak kira itu good ke ataupun apa? Sebab dia seolah-olah macam dia represent satu words baru. A document and a words baru. So dia akan jadi satu another dimension. So dekat sini yang kita kena hati-hati ni. Macam saya cerita minggu lepas juga. So that's why kenapa pentingnya kadang-kadang orang buat hashtag tu. So bila hashtag, most probably semua orang yang follow, dia akan follow the same sequence ataupun the same format. Okay, hashtag kan macam saya sebut. Jadi dekat situ kita boleh trace secara lebih accurate. Alright. So example dekat sini dia kata apa? A book name. Okay, a book name Green Eggs and Ham. Okay, written by Dr. Seuss has just 50 different words. Has 50 dimension. Kat sini contohnya. Ini buku macam buku kanak-kanak je ni kan, contoh-contoh ni. Ada 50, just 50 different words. Ada 50 perkataan. So dekat sini ada 50 dimension. So kalau kata big data, so kita kena faham sini lah. Okay, another challenge of the text analysis is the data is unstructured. Okay, saya rasa benda ni dah ulang banyak kali. So that's why sekarang ni sepatutnya you all dah boleh differentiate between structured and unstructured. So saya dah ulang banyak-banyak kali dah. So kalau kita tengok structured, kita masuk dalam table. Okay, dalam table kita dah boleh control dia punya words tu. Tapi kalau benda yang unstructured yang duduk somewhere kan, text, video, audio dan sebagainya, this is another challenge. Alright, next. Okay, buzz tracking. Dia kata monitoring of consumer responses to commercial services and product in order to establish the marketing buzz surround a new or existing offer. Okay, so ni another apa tu? Area lah yang boleh tengok. Cuma kita tak go through detail buzz tracking ni. Okay, kita akan go through this one tadi ni. Sentiment analysis. Okay. Alright, so dia kata similar to media monitoring, it is becoming increasingly popular as a base for strategic insights, developments alongside other forms of market research. Okay, yang ini kalau kata you all kerja macam saya sebutlah, company-company yang perlukan market research, so perlukan commercial services, you all boleh buat ni, buzz tracking ni. Okay, and then involve the checking and analysis of myriad online sources such as internet forum, blog, social networks. Okay, ni yang biasa Google buat ni. Kan Google memang dalam dia dah. So dia boleh monitor all the forums, the blog, social network. Jadi dekat situ dia tahu apa discussion yang berlaku. Okay, so dia boleh predict based on the discussion. So perasan tak? Walaupun nampak forum, blog macam dah tak apa nak popular, kan? Siapa yang sekarang ni selalu masuk forum? Angkat tangan tak boleh dah. Okay, siapa selalu masuk forum? Macam dah kurang kot. Tapi kalau kita cerita 10 years back, okay, orang ramai yang prefer gunakan forum ni. Sebab dulu tu Twitter macam tak apa nak. So je macam baru nak naik kan. Instagram baru nak naik. Even apa lagi yang kita ada, TikTok ke whatever it is tu kan, baru nak naik. Jadi orang banyak rely on blogs and also forum. Tapi sekarang ni blogs pun saya rasa macam dah, siapa yang ada blog tu rasa macam dah jadi rumah tinggal lah ni. Siapa ada blog? Nak angkat tangan tak boleh. Siapa ada blog? Setakat hari ni, siapa yang ada dia punya blog di sini, blog channel di sini? Ada tak? Tak ada. Ke blog pun tak tahu? Tak ada, cuma baca je blog. Tak ada. So maksud dia nampak sangat dah tak penting. Nampak sangat dah tak penting dah blog ni untuk you all ni. Okay, so tapi but then macam saya sebut, 10 years back, orang banyak yang bergantung pada blog tau. Macam mungkin you all masa tu sekolah lagi ke, orang banyak bergantung pada blog sebab apa, dan juga forum. So kalau macam kita nak troubleshoot, nak tengok market, orang akan tengok dekat forum. So dekat situ kita boleh check. Tapi sekarang ni of course lah, orang akan rely on social network. So that's why kita akan go through, kita akan tengok on the Twitter for SN kita punya example. Okay, next. Buzz tracking implemented by business for a variety of reasons, and namely to improve efficiency, reaction times and identify future opportunities. Okay, so benda-benda ni sebenarnya semua dah berlaku dah sekarang ni. Kan?
Kita nak semua benda kena efisien. Okay. Kemudian reaction time. Orang sekarang ni dah tak nak tunggu dah. Kan PM tepi sekarang ni pun orang dah macam dah bosan dah PM tepi ni. Orang nak reaction. So that's why kalau kita tengok Lazada, apa-apa saja macam apa lagi Shopee and so on kan, dia punya reaction time very good. Dan dekat situ pun sebenarnya dia ada dia punya feedback yang boleh mention reaction time. So kalau kita dah receive barang contohnya kan, dia bagi kita berapa hari, 3 hari kan untuk nak confirm order, nak kita bagi dia punya apa ni, kita panggil apa tu, kita panggil apa ni, kalau kita dah beli kita panggil apa, yang kita okay, this is a good seller, kita panggil apa, lupa pula dah ni, Rating ke? bagi feedback tu. Rating. Kita kena bagi rate, rating. Okay. Kita kena bagi rate kan. So maksud dia, itu pun dia tengok tu, walaupun kita sebagai pembeli, okay, kalau kita terima barang hari ni, tapi kita rate dia punya barang tu mungkin 3 hari akan datang. So kat situ pun nanti ada something wrong, orang akan tengok. Jadi seller pun akan tengok, orang ni, dia ni macam tak apa nak respon ni. So kalau ada problem, susah nak kerja dengan orang macam ni. Okay, perasan tak? So kita punya reaction time pun kena cepat. Walaupun kita sebagai consumer. Perasan tak yang tu? Sebab apa sebenarnya itu penting tu. Dia orang pun akan rate kita juga nanti. Seller akan rate juga consumer. Jadi kalau takut nanti sampai satu masa nanti takut consumer tak nak jual barang kat kita. Sebab because of reaction time kita dengan kita punya bad rating. Okay. And then kita boleh identify future opportunities. Alright. The next one kata apa? Insights gain can help guide marketing and also communication. Identify positive and negative customer experiences. Sebab tu kat sini kita boleh nampak ni. Kan kadang-kadang customer ni dia tak cerita direct. Dia akan cerita dekat social media. So dekat situ kita boleh get the information. Kan nampak macam susah kan, tapi sebenarnya kat situ sebenarnya kita boleh dapat. Kalau kita tahu cara senang je, kita boleh dapat that information melalui chatting. So kita boleh tahu barang kita ni okey ke tak okey. Sebab kadang-kadang memang dia tak akan complain direct. Dia akan cerita dekat Facebook, dia akan cerita dekat Instagram dan sebagainya tentang satu produk tu. Okay. So kita boleh assess benda tu dan kita boleh improve. Okay, then the next one kata apa? Assess a product and service demand, tackle crisis management, round of competitor analysis, establish brand equity and also predict market share. So benda-benda yang biasa berlaku dekat bisnes lah. Okay, ni pun saya rasa tak perlu cerita detail sangat. Okay, brand equity is the commercial value that derive from consumer perceptions of the brand names of a particular product or service. Okay, rather than from the product or service itself. Okay, so kita akan tengok pada perception. Sekarang ni orang pun mungkin banyak guna tengok pada perception ni. Dia tak beli lagi, kan? Dia tak beli lagi barang tu, dia tak pernah guna pun. Tapi perception dia mengalahkan orang yang dah 10 tahun guna. So kita kena hati-hati dengan orang macam ni. So kalau kita as a business, business entity, you all besok kerja dengan business entity, you all kena check balik consumer perception ni. Kadang-kadang sebabkan seorang ni dia boleh bawa bad reputation. Okay, mungkin dia pengaruh macam sekarang ni kita panggil apa ni, kalau Insta famous kan, contoh Insta famous, okay, maksud dia orang-orang yang ada pengaruh dekat social media ni. Kadang-kadang bahaya juga orang macam ni. Bila dia condemn satu produk, okay, habis semua pengikut dia akan follow. Okay, percaya tak? Percaya tak? Percaya dan itu boleh lah, percaya juga. Contoh macam ada kes kan baru ni yang dia pergi buat apa tu, review dekat kedai-kedai kan, yang dia kena halau semua tu. Tengok tak? Tengok Simpannya air sirap tu kan. Whatever it is lah, saya tak nak detail lah. Ni kan kalau saya masuk kat YouTube kan saya pula yang tu kan, okey, tapi benda macam tu jadikan example kan. So kadang-kadang dia masuk je kedai-kedai orang, dia pergi review suka hati dia, minta lah permission dulu kan. Walaupun kadang-kadang dia review benda yang baik, tapi takut dia terkeluar benda yang tak baik kan, tiba-tiba dia review tu bad. Bayangkan pengikut dia ramai, jadi pengikut dia akan bagi bad perception to the brand names ataupun mungkin kedai tu ke whatsoever. Okay, nampak tak kesan dia zaman sekarang ni. So mungkin sebelum benda tu berlaku, kita mungkin you all as a data analyst nanti boleh buatlah bus tracking ni, boleh check balik macam mana, dan boleh counter balik benda-benda macam ni. Alright, next. Okay, any question so far? Ada soalan? Tak ada Tak ada. So far tak ada kan? Okay. Alright, so bus tracking, the step and the processes. Okay, number one, monitor social network review sites for mentions of our product. Okay, so yang pertama kalau kita nak buat yang ini, pastikan you all dah ada akaun tu lah. Ada akaun Twitter tak? Semua ada akaun Twitter tak? Ada.
Ada aktif tak? Tak. If. Okey, mungkin ada yang aktif, ada yang tak aktif. Okey, saya pun dah lama ada tapi tak guna dah. Okey, macam saya sebutlah ada certain age ni dia dah tak prefer dah Twitter, Instagram ni, dia prefer Facebook. Okey, yang all timer ni, macam you all tu mungkin YouTube. Facebook pun dah tak kan. So you all prefer benda yang lain. Okay, so make sure kalau kata biasa you all berada pada this environment, monitor the social network. Okay, so kena hati-hati, review sites for mention of our product. So maksud dia, kita kena kadang-kadang benda ni kena ada tools ni. Macam kalau kita tengok SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Ataupun kalau kita pernah dengar cyber security. Pernah dengar tak cyber security? Pernah dengar tak? Pernah. Cyber security ni dia memang kerja dia monitor social network. So hati-hati. Apa yang you all tulis, apa yang you all bincang, apa yang you all buat dekat situ, sebenarnya di Malaysia ni ada satu body yang control dan dia boleh tahu at any time. Dia cuma nak dengan tak nak je. So mungkin boleh gunakan produk software yang sama tu untuk check balik produk masing-masing. Kan bila orang cerita pasal produk kita je, ABC ni, dia akan counter dekat kita punya software. So ada somebody cerita benda tu. So kita kena monitor tu. That's the first step. Okay, so that's why dia kata apa, proses dia adalah pass the data feed to get actual content. So maksudnya kita kena dapatkan data tadi tu, okay, untuk dapatkan actual content. And then find and filter the raw text for product names. Okay, of course lah kita kena cari dan kita kena filter balik raw text tadi ni. Kadang-kadang raw text yang complicated ni, macam-macam dia orang tulis. And also use regular expression. So that's why sekarang ni bahasa-bahasa orang cakap, kita orang selalu sebut bahasa-bahasa budak-budak WeChat ni kan. So you all kena get used dengan bahasa ni. Dan orang-orang yang dah 40 above 50 ke atas ni kalau nak jadi nak jadi part of data analyst, dia kena aware dengan bahasa-bahasa macam ni. Alright. Number 2, collect the reviews. Okay, kita kena collect the review. Dia kata extract the relevant raw text. Okay, convert the raw text into suitable document representation and index into our review corpus. Okay, of course kita kena extract dululah. Dan sebahagian yang kita buat tu, seperti mana yang kita dah buat hari tu, kita buat web scraping. Kita extract. Itu maksud dia kita kena extract. So kita dah tahu dah this website, this channel dan sebagainya. Takkan kita nak ambil satu-satu kan? Nak ambil lepas tu masuk table, jenuh lah. So kita kena ada tools lah. Salah satu teknik dia web scraping yang kita dah buat baru ni. Okay. Kemudian kita kena convert the raw text tadi tu into suitable document. Okay, tengok dokumen mana yang sesuai. Dan kita buat index. Indexing lah 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Okay, number 3, sort the reviews by product. Kita of course lah dah collect, kita kena sort pula. Okay, maksudnya kita buat classification ataupun topic tagging. Okay, kita kena classifykan dia. Kita nak yang mana, kita nak yang sesuai dan sebagainya. Okay, next. Determining types of review, good or bad. So that's why tadi, part of that kita kena nak buat apa tadi? Kita nak buat sentiment analysis. Okay, kita kena determine the type of review tadi. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Macam contoh yang kita dah buat minggu lepas lah. Walaupun kita ada 5-6 data itu, so dia akan kategorikan positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay, so yang itu kita buat classification, gunakan sentiment analysis. And the next one, number 5, marketing calls up and read selected reviews in full for greater insight. So kita akan search and then information retrieval. Okay, kalau belum macam kadang-kadang kita buat random lah. Ni kadang-kadang orang katakan audit lah ni. Kan audit ni kadang-kadang dia random. Nasib-nasib lah siapa yang kena. So kita kena baca detail-detail yang mana yang kita rasa macam yang sesuai. Okay, ada any questions so far? Soalan? Tak ada. Okay, start tu saya sambung next. Okay, this is the text mining techniques, right? Kita akan buat benda ni nanti dan kita dah buat dah pun. Okay, sebelum ni minggu lepas. Okay, yang pertama kita akan start. Okay, kemudian kita akan look into the multiple document. Dalam kes kita baru ni kita tengok satu dokumen sajalah. Kan? Text analysis. Tapi kita boleh tengok multiple. Kalau nanti banyak pun tak ada masalah. Okay, kita boleh buat pre-processing. Kita proses data tersebut and then kita extract. Okay. Ingat lagi tak kalau kita buat pre-processing tu yang kita masukkan apa tu? Huruf besar, huruf kecil. Ingat lagi tak? Okay, yang kita buat minggu lepas tu. Kemudian kita masukkan apa lagi tu? Yang lepas kita masukkan teks tu kita ada yang ada proses dan sebagainya. Okay, kemudian kita extract and then kita akan buat stop word removal. Okay, kita akan check balik word tu one by one. Okay, stemming. Okay, kita kena pecahkan lagi word tersebut.
kita kena bersih di word tersebut dan kita akan buat TF, IDF, nanti ada dekat ujung-ujung, dan last sekali kita ready for mining lah. Data kita dah ada dan kita boleh gunakan this process dan kita tengok what is the analysis and the result. Okay, right. So next step number 1. Okay, monitor social network review sites for mention. Okay, dia kata apa? Parsing. Yang ni pun quite simple je lah ni. To resolve a sentence into component part of speech and explain synthetical relationships. Okay, so kita kena tengok balik all the sentence tadi tu. Okay, kita kena tengok and then all the component of the speech. Kemudian tu apa dia kata apa? The aim is to impose structure typically on semi-structured data. So semi-structured macam kita buat itulah HTML lah. Kan yang kita buat web scraping itu. HTML pages, RSS feeds dan sebagainya. Ada macam-macam lah ni. Dan yang ketiga dia kata apa? The structure must be enough to find the parts of the raw text that we really care about. Yang mana yang kita nak lah. The actual content of review, titles, date and also review. So normally kalau kita tengok on the social media, kita akan concentrate on the review ni. Biasanya the keyword kita kat sini adalah review. Bila dia review, masa dan apa yang dia review. Okay. Output is a collection of phrases and words that speak of the product of interest. Ni kita punya output. Maksudnya bila kita buat the first one tadi ni, kita buat parsing ni, maksudnya kita nak dapatkan output dia dalam bentuk phrase ataupun words, dalam bentuk perkataan-perkataan. Kita kena extract dan kita dapatkan perkataan. Macam yang kita dah buat baru ni, kita dah ada satu file Excel. Seolah-olah kita bayangkan yang itulah yang kita dapatkan tadi. So minggu lepas kita dah ada satu file Excel, ada 5 data. So mungkin lepas ni kita kena cari sendiri. Okay, next. Okay, yang ini kalau kita tengok dekat sini, yang ini kalau siapa perasan, inilah yang kita panggil apa itu? Ini kita panggil apa ni? HTML. Yes, HTML. Okay, HTML stand for what? Hypertext Markup Language. Okay, good. Cari dah. Hypertext Markup Language. Apa dia masukkan dengan hypertext? Maksud dia tulisan yang terlalu banyak lah. Maksud dia kalau kita tengok macam itu, kita go tu, kita right click tu dekat website, kan daripada atas sampai bawah nak baca sakit kepala. Dia panggil hypertext. Markup maksud dia apa? Yang ini ni. So ni markup ni. Bila dia ada buka ni, dia mesti ada tutup ni. So ni panggil markup ni. Okay. Dan tutup dia biasanya kita akan nampak ada backslash ni. Okay. Dan L ni adalah language lah. So yang ni overall ni, inilah language dia. Dia guna perkataan title, description, link, item and so on. Okay. Okay, this is what we call HTML. Okay, step number 1 dia kata apa? Monitor social network review sites for information. Regular expressions. Okay, dia kata apa? A popular technique used for finding words, string or particular patterns in the text. Okay, kita gunakan regular expression. Okay, basic use is to determine if the regular expression match string. String ni maksud dia teks kita tu. Okay, with a regular expressions, we can take into account capitalizations or lack of it, common misspelling, common abbreviation. Okay, so kalau macam apa yang saya mention sebelum ni tadi ni, bahasa budak-budak WeChat ni lah, senang cerita ni kan. So kadang-kadang kita dah ada satu common abbreviation. Contoh kalau online, saya tak tahu lah betul ke tidak ni. Dia tulis macam ni, online, betul tak? Betul. Kan? Dulu masa awal-awal saya duk communicate dengan ni, apa ke benda pula online ni, kan? Apa benda dia nak cakap online ni? Semuanya bila tanya balik online ni sebenarnya online. Okay. Contoh kalau macam ni nampak je lah B4. Apa dia? Before, sebelum. Sebelum kan, before, online. So benda-benda macam ni yang biasanya yang you all kena identify lah. So mungkin kalau perlu transform, kena transform lah. Satu dah extract tadi kan. Kita dah extract, kita dah dapat dah keyword-keyword ni ataupun abbreviation ni, common dah ni sekarang ni. So kita kena transform lah. Online jadi kamu betul-betul online, O-N-L-I-N-E, before B-E-F-O-R-E lah contoh. Okay, so term-term macam ni yang you all kena pastikan. This is what we call as a regular expression. Yang zaman sekarang ni mungkin you all lebih mahir lah kot, kan? Kalau kita minta orang yang dah 50, 40 above suruh buat text analysis macam ni, rasanya mau merangkak dia ni. Banyak benda yang dia mungkin lambat nak pick up ni. Okay, macam you all ni memang dah mainan dah sekarang ni. Benda-benda perkataan buatan macam ni. Okay, so far ada soalan tak? Tak nak cakap seorang ni, ada soalan? Tak ada lagi, sir. Boleh follow boleh follow
Okay, so far boleh follow. Okay, good. Boleh, Right, boleh. example. Okay, example. Ni contoh ni bahasa yang bukan dekat Malaysia lah ni. Kan, ataupun kadang-kadang bahasa kita kat sini BBNU. Apa dia BBNU? Budak-budak nak up atau budak baru nak up. Budak-budak BBNU betul ke? Budak baru nak up. Okay, contoh. Itulah. So, yang ini ni example je lah. So, katakan you all mungkin boleh cari benda yang sepatutnya lah kot. Kan? Kalau dia tulis macam ni, B-phone. B-phone. Kita kena matchkan dengan perkataan-perkataan ni. Okay? So, not. Pipe ni maksud dia apa ni? Kan? Bila dia ada or dan sebagainya ni maksud dia apa ni? Okay? Jadi mungkin kalau kita faham lah yang ni bahasa Mak Salim kot, mungkin dia orang yang lebih familiar dengan benda-benda macam ni. Okay? Ni apa dia? A line starting with I love. I love. So yang tanda ni means start of a string contohnya dan sebagainya lah. Tak apalah kalau nak guna contohnya ni pun boleh, tapi kalau kita contoh dekat Malaysia ni pun macam saya sebut tadi lah. Online, ada teks, ada number dan sebagainya. So lebih kurang sama lah ni. So you carilah benda-benda yang lebih kurang sama ni, kita panggil dia regular expression. Okay, so mungkin you all lebih faham lah, lebih mahir yang benda-benda macam ni. Okay, next. Collect the review. Okay, bila kita dah dapat and then kita akan extract and represent the text. Okay, kita dah dapat dah ni, kita dah tahu dah ni. Okay, kita extract. Okay, aims to represent our collection of phrases and words in a structured manner for downstream analysis and calculate the number of time a term occur. Okay, nampak tak dekat sini perkataan dia apa tadi ni? At the end of this one, sebenarnya kita kena assemble balik dalam bentuk structure. Nampak tak? So sebenarnya structure tu berguna juga. So that's why sebenarnya dia tak ada benda yang tak guna sebenarnya. Tapi sebenarnya dia pusing-pusing kat situ balik. Okay, so cuma structure ni mungkin kita tak boleh simpan dalam bentuk yang too big. So kalau unstructured ni mungkin lah kan, dia bersepah-sepah kat sini. Jadi kita kena collect, kita kena dapatkan balik all the phrases and word, dan kita akan masukkan balik into the structured manner. Dengan nama lain, table lah. Sebab tu yang paling simple kita buat biasanya masukkan balik dalam Excel. Dapatkan words tersebut, kita buat something dan kita masukkan dalam Microsoft Excel. So bila kita sebut Microsoft Excel, of course yang itu structured lah, table kan. Okay, next. Dia kata apa? A common representation is the bags of words. Okay, bags of word is a vector with one dimension for every unique term in the space. Okay, so maksudnya kita kena dapatkan bags of word. Yang ini yang paling leceh macam yang saya sebut, yang kita tengok minggu lepas. Kita hanya ada beberapa line sahaja, tapi kita kena kira berapa perkataan-perkataan yang ada dalam kelima-lima data tersebut. Lima baris data tersebut. So kita akan jadikan dia one by one. Dia panggil bags of words. So kita ada satu bags perkataan ni. Dan at the end of the day nanti kita akan cari similarity, kita reject mana yang tak nak dan sebagainya. Okay, so ni perkataan yang you akan jumpa lah after this. Result is very high dimensional structure. Okay, sebab apa? Bags of word ni mungkin terlalu banyak dan macam-macam ada. Okay, dia very high dimensional macam saya sebut tadi. Dengan good. Kan, macam mana kita nak bagi dia kenal supaya dia tahu yang ini adalah dua perkataan yang sama. Sebab mungkin typo. Dia terapat dan good. Tapi bila rapid minor tengok, dia kata oh ni dua perkataan yang berbeza. Dua bags of word yang berbeza. A good dan juga good. Tapi kita rasa benda ni sama. Okay, benda-benda macam ni yang you all kena take care. Okay. And kata pun number 4, to produce a bags of words, count the occurrences of the words in the text, past and number of times the words is repeated and store word count. Okay, macam kita buat itu. Contoh kalau dekat satu statement tu ada satu perkataan good. Okay, statement yang kedua ada good. Statement yang pertama ada, statement yang ketiga pun ada good. So dekat sini dia akan dapat 2 good. So maksud dia kena apa ni? Dia kena kira. Dia kena kira berapa repetition yang berlaku untuk perkataan-perkataan tersebut. Okay, so boleh imagine tak? Macam mana nanti kalau makin besar data tu, agak-agak berapa lama pula yang software ni nak kena generate. Dia kena baca one by one, clusterkan dia dan sebagainya. Okay. So ni kerja kita lah. Jadi kalau kita gunakan rapid minor tu, kalau data sikit should be okay lah. Tapi kalau data banyak,
Mungkin takes time lah untuk dia analyze balik. Okay, next. This is what we call as a backs of word. Saya rasa kita dah go through, gunakan masa dekat lab minggu lepas. Jadi saya rasa dah tak ada isu sangat lah dan macam tak nampak banyak. Okay, perkataan-perkataan nanti, ni perkataan yang wujud. Okay, so frekuensi dia mungkin kosong, mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali dan sebagainya. Jadi kita kena listkan all the backs of word ni. Okay, so far so good, boleh follow tak? Boleh follow? Yang frekuensi tu apa sir? Frekuensi tu apa? Kekerapan dia jumpa perkataan tersebut. Okey, ingat tak macam kita macam minggu lepas kita buat tu perkataan apa lagi, book contohnya. Perkataan book kan barisan yang pertama ada book, datang yang pertama ada book, datang yang keempat tu ada book. So dekat situ dia kira 2 lah. Okey, faham maksud dia? Frekuensi dia tu jadi 2. Boleh. Jumpa 2 kali. Tapi kalau dia jumpa beribu-ribu dalam satu statement, dalam satu tu mana dia akan tulis lah dekat situ. Okay, so kalau nak kira satu-satu memang letih lah. So that's why kalau kita buat dalam rapid minor baru ni, kita ada satu function, ingat tak? Operator kan yang kita panggil backs of word satu. Okay, so nanti hari Rabu nanti kita ulang lagi sekali. Okay, siapa yang perasanlah, siapa tak perasan nanti kita ulang balik. So benda ni sebenarnya boleh kita buat melalui rapid minor, tapi cuma mungkin dari segi isu nanti kita patan lah. Berapa tepat rapid minor tu boleh buat backs of word ni. Normally kalau rapid minor ni dia very well known punya software, dia akan jagalah benda-benda macam ni. Okay, next. Okay, dia kata apa? Reducing high dimensionality. Okay, so dia kata apa? Remove stop word. Example, the, a. Okay, so dalam kes macam ni, bila dia dah baca banyak-banyak macam ni, kita akan masukkan satu lagi. Kita akan buat yang dipanggil sebagai stemming. Okay, the process of reducing inflected or sometimes derived word to their word stem based on root forms, generally a written word form. Okay, so kita pun rasa dah nampak dah minggu lepas kita ada satu perkataan ni kan, yang kita dekat ujung-ujung tu kita buat stemming masa dekat dalam analisis tu, ingat tak? Ya, apa tujuan dia? Untuk kita nak buang perkataan-perkataan yang kita mungkin satu perkataan yang tak membawa makna lah, common, the, a, is, are. Okay, perkataan-perkataan itu nanti dia akan ada dia punya list of words yang kita boleh buang tu lah. Ataupun kalau kita nak tambah mungkin boleh tambah lah nanti perkataan-perkataan. Kalau macam kita bahasa Melayu, apa yang kita nak buang, yang kita rasa benda tu tak penting? Okay. Yelah. Boleh ke? Mungkin lah kot. Lagi? Saya. Kadang-kadang saya tu makna juga. Kan saya, kami, kamu. Tu boleh represent dia ramai ke, dia seorang ke. Okey, apa lagi? Kalau bahasa Melayu tu. Yang kita boleh buang lah. Yang kita rasa perkataan tu tak membawa makna dan dia sekadar penambahan je lah. Boleh bayang? Tapi so far bahasa Melayu tak ada lagi dalam rapid minor ni. Untuk kita nak buat ni. Bahasa Inggeris je yang dia tahu. The, a, are, is. Okay? Dan sebagainya. Okay, so this is what we call stemming. Okay, so stemming ni pun sebenarnya biasanya ada dia third party yang boleh tambah-tambah lah kan. Dia jumpa words baru yang mungkin benda yang quite common, dia akan buang lah. Alright, so that's number 2. Okay, collection backs of word and also dia panggil apa ni, stop words kat sini ni. Okay, so dia kata apa? Ni perkataan je lah, dia kata stop words are divisions of natural language. The motive that the stop word should be removed from a text is that they make the text look heavier and less important for analysts. Macam perkataan apa tadi tu? Is, a, the. Okay, so benda tu tak penting. Benda tu tak penting. Tapi kalau macam menunjukkan ramai kan, they ke, we ke, mungkin kalau perlu jangan buang. Sebabnya itu akan represent ada something yang kita boleh analyse tu. Kalau we maksudnya ramai yang setuju. Kalau I seorang saja. Contoh-contohnya tu. Okay. Removing stop words reduce the dimensionality of term space. Okay. So kita akan buang dia punya mungkin daripada 50 jadi 30 saja. Disebabkan ada is, a semua dah buang. Okay. The most common words in the text documents are articles, preposition, pronouns, etc. That does not give the meanings of the document. Okay, seperti mana saya sebut awal tadi lah. Benda-benda yang kita boleh buang ni yang tak membawa makna sangat lah. Okay, contoh,
the, in, and, with, dan sebagainya. Nanti you carilah sendiri. Sebenarnya ada je, kalau you pergi Google boleh jumpa lah. Kata-kata dekat sini pun dia dah bagi kat sini ni. Okay, dia gunakan like stack ni. Right, stop word. Nanti dia akan listkan all the stop words yang possible lah, yang biasanya yang quite common. Okay, right, so far ada soalan tak? Kalau nak tengok nanti you boleh tengok dekat sini lah. Okay, likestacks.com manual, tak tahu lah link ni hidup lagi ke tidak ni. Kalau tak hidup pun nanti you carilah, Google sendirilah. Kadang-kadang benda-benda macam ni dia ubah-ubah ni kan. Kita bagi hari ni, besok-besok dia tukar pula link tu. Okay, so kita cari just type the stop words. Okay, right. Any question so far? Soalan? Tak ada lagi. Tak ada. Okay, proceed Right, pun rasa macam dah boleh bayang. You all dah boleh bayang. Streaming ni dia panggil apa dia? This method is used to identify the root stems of a words. For example, the words connect, connected, connecting, connection. All can be stemmed to the words connect. Okay, siapa perasan benda ni masa kita buat exercise baru ni? Yang macam kita cerita itu dia ada S, tak ada S, loves, love, love, L-O-V-E-D. Perasan tak? Perasan tak itu? Siapa yang buat tu? Ataupun you main follow je saya buat itu. Okay, so kalau tak perasan, yang ini dia punya terms ni. Kita panggil ni, maksud dia, kalau dia jumpa perkataan L-O-V-E-S, loves, L-O-V-E-D, love. Okay, so maksud dia, dia akan jadikan sebagai satu word saja. Dia akan consider tu sebagai satu word. Dia panggil L-O-V-E saja. So ini yang maksudkan dia tadi ni, stemming. So that's why, rapid minor dah ada this operator ni. Okay, untuk buat benda-benda macam ni. Cuma ketepatan tu kita boleh tengok kemudian lah. Tapi at least benda-benda yang basic English tu saya rasa tak ada isu. Okay, alright, the purpose of this method is to remove various suffixes to reduce the number of word. Okay, that's why kalau kita ada banyak, kita tujuan dia untuk kita nak remove the number of words. Okay, kita nak yang mana yang paling accurate. Okay, so to have accurately matching stems to save time and memory space. Sebab kita bila kita main dengan big data, kita perlukan memory space. Kita jangan selagi boleh kita nak masukkan. Okay, so rasanya boleh bayang lah tu kot. Contoh macam ni. So dia ada perkataan connect, connected, connecting, walaupun tak ada connecting kan, dia mungkin typo kat sini kan, connecting sepatutnya mungkin connecting, connection tak ada N kat sini, typo. Jadi dia boleh kenal ini adalah connect sahaja kat sini. Okay, so benda-benda macam ni yang rapid minor boleh buat. Okay, dan dipanggil ni stemming process yang kita dah buat seminggu lepas. Okay, sama jugalah dengan yang ni. Okay, dia ada stemming algorithm. Okay, kita boleh buat truncate, statistical and juga mix. Okay, terpulang lah nak guna algorithm apa. Tapi kalau yang you perasan hari tu kita buat truncate, ingat tak dia nama porter kat sini? Siapa perasan? Kalau tak perasan nanti tengok balik nota yang minggu lepas tu, hari Rabu tu kita gunakan porter. Okay, mungkin you boleh try lah nanti, Lovings ke, okay, Haas ke, Dawson ke dan sebagainya. Okay, yang itu kita buat truncating sajalah, truncate. Kita mana yang mungkin love tadi, L-O-V-E-S, kita truncate, buang S jadi love. L-O-V-E-D, kita buang D, truncatekan dia jadi love saja. Itu kita panggil truncating. Okay, dan sebagainya. Jadi mungkin you boleh check balik lah, kalau kata dalam rapid minor boleh buat statistical, boleh follow lah. Kalau kata dia perlu tambah, nanti tambahlah dia punya operator tu. Macam kita add baru ni, add on tu kan. Okay, next, steps 2, collect the review. Okay, so once kita dah buat stop words, okay, stemming, document representation, ada features. Okay, features is anything about the document that is used for search or analysis. Okay, kita akan masukkan dia punya title, okay, keywords, date of information, source information, name entities. Okay, tujuan dia untuk apa? To help with downstream analysis in text classification. Jadi kita tahu bila data ni kita ambil, sumber dia dekat mana, Twitter ke, Instagram ke dan sebagainya, apa dia punya keyword dan sebagainya. Sebab bila kita buat analisis, data ni akan berubah-ubah dari hari ke hari. Macam kita yang saya cerita minggu lepas juga lah, kalau maksud dia, bila kita nak buat hari ni trending apa, kan? So mungkin hari ni trending benda lain, besok trending benda lain, lagi sejam trending benda lain. So benda-benda macam ni kita kena ada dia punya
document representation. Okay, title, date and so on. Okay. Any question so far? Ada soalan? Tak ada lagi. Tak ada. Okay, boleh follow lah Alright. So, this is a search for topics any this text ataupun basics advanced. Okay. Jadi kat sini kita boleh tengok lah perkataan-perkataan yang mungkin kita boleh ambil dekat macam saya sebut tadi lah, forums, blogs, okay. Dan yang paling latest kita kata social media lah. So apa-apa sahaja review topics yang dibincangkan dekat sini, kita boleh extract balik all the information. Okay. Jadi saya rasa tadi nanti kita tengoklah hari Rabu nanti macam mana. Okay, step 2, collects the review. Okay, representing a corpus. Corpus is a collections of document. Okay, maksud dia lebih daripada satu dokumen lah. Kita ada banyak. Okay, why represent a corpus? Because we want to archive them yet able to conduct search for future reference and research. Okay, so maksud dia biasanya kita akan collect a series of review. Mungkin minggu lepas kita collect sekali, minggu ni kita collect sekali. Kalau nak collect everyday lagi bagus. So kalau kita dah ada satu teknik yang cepat, everyday kita boleh collect maklumat ni. Nanti kita tengok macam mana cara nak collect dengan cepat maklumat ni. Kalau kita nak kumpul baca satu-satu, memang jenuh lah. Upah orang pun belum tentu dia sanggup buat ni. Kan? Hari-hari kena tengok YouTube, kena tengok Instagram sebab nak copy paste dia punya review. Memang letih lah. Kan? Saya pun tak sanggup kalau bayar ribu-ribu pun tak sanggup. Kan? Nak kena hadap benda tu satu-satu. Okay, so kita kena tengok teknik dia nanti. Hari Rabu Okay, reverse indexing provide a way of keeping tracks of list of all documents that contain a specific feature and for every possible feature. So kita akan tengok balik, kita reverse indexing. Kita buat semacam contoh, kita panggil reverse engineering untuk kita keep track balik all the document tadi ni. Okay, next. Reverse indexing, okay, dia kata apa? Document 1. Okay, kalau kita tengok betul-betul kat sini, ni macam saya cerita yang awal tadi lah. Okay, dia kata apa? The bright blue butterfly hangs on the breeze. Okay, it's best to forget the great sky and to retire from every wind. Okay, under blue sky, the bright sunlight, one need not search around. Okay, jadi dia ada beberapa terms kat sini ni. Okay, yang dijumpa best, blue, bright, butterfly, until wind ni. Okay. So, kalau kita tengok best tadi ni, dia jumpa dekat mana? Dia akan jumpa dekat document number 2, position number 3. Okay, mana tu? Perkataan best tadi ni. Kat sini ni. Ni. Okay. It is. Position number 3 dah. Sebab it is tu dua perkataan. Ni position number 3. Okay. So, sama juga macam perkataan blue tadi ni. Document number 1, position number 3. Okay. Kat sini, blue. Okay, sama juga. Kalau 3, document number 3, position number 2. Okay, so kalau kita nak kira manual, letih tak? Agak letih tak? Letih. Siapa sanggup buat? Okay, so that's why benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang yang pertama, tahu teknik, solve problem. Okay, so mungkin tak ramai yang tahu teknik semacam ni, tapi dia nakkan analisis ni. So sekarang ni get the idea, nampak dah apa yang you all boleh buat nanti future besok kalau nak kerja. Kalau kata betul kerja dalam bidang-bidang analyze apa semua ni lah. So sebenarnya ada banyak je software yang boleh buat benda-benda macam ni lah. Tapi kalau kita nak buat satu-satu, baru 3 dokumen ni rasa-rasanya kita tidur dulu lah. Kan? Siapa nak pergi listkan balik satu-satu ni. Kalau buat final year project boleh tahan lagi. Mungkin tak banyak. Tapi kalau nak hari-hari kerja buat macam ni, pengsan tu. So kita kena ada satu teknik ataupun software yang kita boleh gunakan lah untuk bantu kita. Okay, so far ada soalan? Mesti boleh follow? Boleh. Okay, good. Alright, step number 2, collect the review. Dia kata apa? Common perception. Okay, macam tadi juga lah, common perception. Okay, document are often only relevant to in the context of corpus or a specific collections of document. Hence, classifier need to be trained on the specific sets of document. Any changes to the corpus require retraining of a classifier. Okay, ingat lagi tak yang kita masukkan dalam analisis tu, kita ada buat dua benda. Satu, kita masukkan untuk kita training, kita train the data. Ingat lagi tak itu saya cerita? Masa kita buat analisis tu, kita kena train the data. Sebab just in case kalau data tu berubah.
Kan mungkin hari ni berubah jadi dia kena tengok maksud dia rapid miner tu akan train balik dokumen tu. So that's why bila train tu yang minggu lepas kalau siapa perasan lah dia akan ada iteration. Contoh kita buat 10 kali. So dia akan pusing 10 kali lah, dia akan train 10 kali. So makin banyak kita buat, maksud dia mungkin makin tepatlah data tu. Makin tepat data tu sebab kita ada banyak cycle. Tapi kena ingat bila kita tambah dia punya bilangan cycle ni, makin lambat kita dapat result, mungkin komputer kita kena yang makin powerful. Sebab dia memerlukan memori yang sangat besar. Kalau kita buat sikit-sikit, simple-simple, tak apalah buat 10. Kalau kata you buat 1000, nak train dia kena 1000 kali pusing. 1000 kali kena train dokumen yang sama, check balik. So memerlukan mesin yang powerful. This is what we call as a common perception. Number 2, challenge. Corpus changes constantly over time. Not only do new document get added, but words distribution can change over time. This could reduce the effectiveness of classifier and filter if they are not retrained, and also the spam filter. Ini pun benda yang selalu berlaku kan. Orang boleh edit tak dia punya review? Boleh edit tak review dia? Boleh Apa-apalah. Apa-apa social media boleh edit tak? Facebook, Twitter. Mungkin masa dia tulis tu dia tengah ada something kan, dia tulis dia mentam je. Mungkin sejam lepas tu dia tengok tak sedap ni kan. Takut ada something dia edit, dia tukar balik, dia masukkan perkataan-perkataan yang lain lah. Tapi kita dah capture benda tu. Kita dah capture dah data yang pertama tadi tu, yang sejam sebelum ni. So maksud dia dekat sini kita kena tengok the changes lah. So that's why kita kena ada filtering ni. Sebab dia kata apa, challenge dia, benda-benda ni, dokumen-dokumen ni tadi ni boleh berubah. Over time. Get the idea? Boleh kan? Perasan tak? Memang sekali bila post je tak nak ubah dah perkataan tu. Ada ubah, ada yang ubah. Ada yang ubah. So maksud dia boleh lah kan? So kena hati-hatilah benda-benda macam ni. Jadi kita pun kena take care benda ni. This is the challenge. Next. So kalau dia tak tekan send tu, dia tak send apa? Dia tak capture lagi kan? Tak adalah. So maksudnya selagi tak ada data tu dalam social media tu tak adalah. So kalau dia edit, dia kena save ataupun send ke ataupun whatever it is lah term yang ada tu kan. Done ke kan. Biasanya done kan. Bila dia edit ada done kat situ. Maksud dia akan change lah. So tak apalah, maknanya kita kena tengok balik software kita tu boleh tak handle benda ni. Untuk review tadi ni. Next. Step 3, sort the review. Dah dapat, kita sort lah. So that's why kat dalam kita buat minggu lepas pun kita nampak ada sort. Ada sorting. Once all review has been collected and represented, we want to sort them by the subject of interest. Product services, example, kat sini kata apa, the B phone 5X has coverage everywhere. It is much less flaky than my all B phone 4G contohnya. So mungkin kita boleh buat balik kita boleh buat sorting balik lah benda-benda yang ditulis tu. So kita boleh nampak yang mana yang latest, yang mana yang kemudian dan sebagainya. So terpulang. Benda-benda ni pun semua nanti kita ada option. The next one, dia kata apa? The B phone 5X has coverage everywhere. It much less flaky than my old B phone 4G. So review on B phone X 5X or on B phone 4G. So kita tahulah dekat sini sebenarnya dia review apa ni? Dia review phone yang ini. Nampak tak? So tapi dalam ni ada dua. Cuma kita boleh nampak dekat sini dia lebih review on B phone 5X ni compared to 4G. So nanti takut sistem tu cater 4G pula. Sebenarnya dia tak nak cerita pasal 4G ni, dia nak cerita pasal B phone 5X. Itu antara benda-benda lah yang kita kena consider. Next. While I love Acmas 4 B phone series, I've been quite disappointed by the B e-books. The text is illegible and it makes even the Kindle looks blazingly fast. So dia review apa ni sebenarnya? Dia review B phone ke, B e-books ke ataupun Kindle dalam perkataan ni? E-book. E-book. Betul ke? Sebab ia spesifik pada teks. Yang lain agak-agak dia review sebenarnya dekat dalam terms ni dia concentrate, dia cerita pasal apa ni?
Okay, siapa perasan? Dia cerita pasal apa? B-phone, B-e-books or Kindle? Okay, siapa perasan? Tak boleh bayang. Yang lain tak? Yang lain ni dah keluar ke apa ni? Ya, tinggal saya seorang cakap ni. Okay, siapa perasan ni? Okay, saya panggil Anissa. Ada ke tak? Dia cerita pasal apa ni? Mana pula? Halisha? Hilang dah? Ke korang semua dah keluar ni? Hello? Ada tak ada lagi ni? Ada Okay. sir. Ada sir? Betul Ada kau tak sir. jawab? Ni ajak kau hilang ni kan? Semua ada dah ni? Okay. So dia concentrate on apa tadi ni? Dia komen tentang apa tadi ni? B-phone, E-books. B-e-book or Kindle? Okay. Kawin kata B-books, B-e-books. Okay. So kalau kita nak tengok tadi, kita nak tengok apa tadi ni? Kita nak tengok apa tu sentiment analysis. Sentiment ni sama ada good, bad, disappointed kan. So kalau kita tengok dekat sini, dia disappointed tentang apa ni? Tentang B-e-book. Jadi cerita dia kena yang inilah, kena sortkan yang lebih kepada B-e-books lah untuk topik macam ni. Sebab dia tak cerita pasal B-phone dah ni. Dia tak cerita pasal Kindle. Kindle ni just an example je, tapi dia disappointed by the B-e-books dalam mana tadi ni? B-phone tadi ni. Okay? Alright. So tu contoh lah tu. Tu contoh. Jadi kita kena sort review ni. So kita kena tahu yang mana yang kita nak supaya kita review dulu. Isu apa yang kita nak review ni. Okay, next. Okay, text classification. Dia kata apa? To sort review, we need to classify them. Typically by topic tagging. Kita kena tag kan ni pula. Okay, topic tagging often involve having a teams of human user to determine the classifications of review and tag it accordingly. Okay, this answer the questions of, okay, dia kata apa, is this review about B-phone, B-e-book or Kindle? Okay, so dia kena ada somebody yang kena buat dia punya tagging tu. Okay, so mungkin sebab komputer mungkin dia tak tahu benda ni cerita pasal apa. Okay, sistem tak tahu, jadi kita yang kena bagi tahu. Okay. Okay, some rules are for topics tagging. Dia kata apa? If the product is mentioned in the title, then the review is likely to be about the product. Itu paling simple lah. Kalau benda tu di-mention dekat title kan, dekat title dia punya blogs ke, forums ke, ataupun dekat dia punya Twitter ke, yang itu isu dia lah. Okay, if the mentions are in the contents, the review may or may not be related to the product. Okay, kalau dalam content belum tentu dia related. Macam tadi lah ni. Kan dia sebut pasal apa tadi ni? B-phone ke, B-e-book ke dan sebagainya. Okay, a tweet is more likely about the product than a forum because a review may be about comparisons of different product. Okay, so kita kena check balik. Sama ada dia comparison dan sebagainya. And then more frequent mentions of the product may indicate the review is relevant. Okay, so makin banyak benda tersebut dimention dekat dalam transaction ataupun dalam tag tersebut, maksud dia review tersebut makin relevant. Mungkin ada orang balas nanti. Dia kata, oh yeah, my B-e-book also have a problem. Okay, so orang lain pun balas. Okay, the B-e-book looks ugly, contoh. So maksud dia concentrate kat sini adalah B-e-book. Okay, sebab topik tu selalu diulang. The more frequent mention. Okay, so far so good? Soalan? Yeah, so good sir. Okay, sekarang ni pukul 3:07. Okay, so kita boleh habis lah dalam beberapa tag lagi. Okay, so step number 4, determining types of review, good or bad. Ni kat sini lah yang menunjukkan kita ni berada dalam sentiment analysis. Okay, good or bad. Okay, another text classification task is done at this step, but here it involve determining if a review is good, positive or bad. Okay, tujuan utama kita buat apa tadi ni, sentiment analysis, kita nak tentukan benda tu dia maksud dia macam kita main probability. Yes or no, good or bad, positive or negative and so on. Okay. Commonly used classifier include naive Bayes and support vector machine. Okay, kita dah tengok itulah sedikit contoh naive Bayes ni. So hopefully you all perasan lah benda-benda macam ni term classifier ni. Okay. A major bottleneck of this step is the need for text training data. To approach to overcome this, have human to identify good or bad review,
utilize sentiment dictionary. Okay, so that's why kadang-kadang kita kena tambah. Okay, kadang-kadang kita kena tambah dalam perkataan tu, good or bad, okay, positif or negatif dan sebagainya. Okay, macam ni contoh ni yang kita buat minggu lepas kan? Yang kita buat minggu lepas ni. Okay, so kita akan buat classification. Okay, I love the movie. So kita tengok ni love ni positif. I hated the movie. Ni negatif. A great movie, a good movie, positif. Poor acting. Poor acting ni kalau kita tak positif macam something wrong lah kan? Kita letak negatif. Okay, great acting, a good movie. Ni saya sebut tadi, a good. Okay, so kita perlukan somebody lah untuk do the checking. So that's why dia kata apa? Human approach is better lah. So kalau kita nak buat determining of review, dia kata human to identify good and bad review, utilize sentiment dictionary. So kita kena ada satu sentiment dictionary. Maknanya kalau dia sebut pasal perkataan-perkataan macam ni, good. Dia sebut perkataan-perkataan macam ni, bad. Dia sebut perkataan-perkataannya ni, positif. Dia sebut perkataan-perkataan ni, negatif. Okay. So yang sentiment dictionary ni, kena prepare lah. Kan? Kalau boleh download lah. Tapi kalau bahasa Inggeris, biasanya dah ada lah. Dia ada sentiment dictionary tu, dia ada yang something yang quite common lah. Tapi kalau bahasa Melayu, kan? So mungkin kita yang faham, Mak Saleh tak faham ni bahasa-bahasa Melayu ni. Cuma untuk kita gunakan RapidMiner ni, setakat ni saya rasa tak ada lagi yang orang buat untuk bags of word bahasa Melayu ni. Untuk klasifikasikan bahasa Melayu. Mungkin kalau dia campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu nanti dia reject. Dia akan ambil bahasa Inggeris je. So dekat situ pun nanti akan ada isu accuracy, ketepatan of the data. Okay, next. Okay, sentiment word list. Ni kat sini dah banyak dah pun. Dia listkan ni. Nanti awak tengoklah. So cuma mungkin link ni boleh guna, tak boleh guna. Nanti awak check balik satu-satu. Word list tu lah. Yang nak menentukan bahawa dia baik, dia good, dia bad. Dia positif, dia negatif. Ada dekat sini. Nanti ataupun Google je lah. Sekarang ni kadang-kadang kita bagi link. Link tu boleh berubah at any time. So nak cari the latest one, kita Google je lah. Yang penting kita tahu nak Google apa. Okay, next. Training a classifier. Okay, kita kena train. Sebab tu yang kita nampak itu, satu kita test, satu kita train. Testing dengan training. Testing dengan training lain. Okay, so training ni kadang-kadang kita kena buat beberapa cycle. Okay, dia kata apa? Aims to determine the polarity of a piece of review. So kita dia dapatkan the polarity tu. Maksud dia kita boleh nampak the trend of the review tu. Okay, dia kata polarity describe a review negative, positive or neutral content. Okay, kadang-kadang dia boleh jadi neutral. Dia boleh jadi neutral. So kalau neutral, dia ada possibility lain pula. Mungkin kita boleh reject lah yang neutral tu. Kita nak tengok yang positif dengan negatif dia. Okay, so that's why dia kena train the classifier tu. So dia panggil sini polarity confidence. Tapi yang risaulah dekat dalam RapidMiner tu kita dah buat itu kan. Bila kita masukkan satu-satu model, biasanya model tu akan pecah dua. Satu testing, satu lagi training. Okay. Kalau macam tak boleh imagine apa saya cakap, nanti kita buat lagi sekali pada hari Rabu. Next lepas tu kena buat projek masing-masing lah. Gunakan RapidMiner ni. Okay, next. Okay, ni training a classifier. Dia panggil naive Bayes. Okay, so kita akan nampak kalau positif dia tulis love. Okay, positif, yes. Okay, elephant pun yes. Kan, elephant ni apa ni? Positif juga ke? Okay, so kena check lah. Kan, mungkin ada maksud tertentu. Okay, tapi kat sini pun hate ni pun dia tulis yes ni. Okay, so negatif. Kalau love pun dia tulis yes. Kan, so terpulang. Jadi dekat sini dia akan ada probability 4/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kata yes out of 6. Yang ini 1 kata yes out of 6. Yang ini pun 1 kata yes out of 6 dan sebagainya. Jadi benda-benda ni yang kita kena trainkan dia. Okay, mungkin benda ni akan berubah. Okay, so nampak macam quite complicated, tapi don't worry lah macam saya sebut tadi tu. Kita bergantung pada software tu, RapidMiner. So RapidMiner dia akan handle all this issue lah kan. So towards the end kita akan dapat the result tu. Cuma kita kena faham macam mana nak translate the result tu. Okay, tag dia kata apa? Tag training set and its probability. Kat sini lah probability dia. 4, 6, 1/6 dan sebagainya. Jadi kalau macam 4/6 ni, okay, of course love ni positif lah ni kan. 1/6 ni macam so-so lah kot. Kan, nak kata positif ke kalau dia probability dia 1/6, perkataan hate ni? Mungkin tak. Sebab probability dia rendah, 1/6.
Jadi mungkin dia perkataan hate ni bukan positif ni. Kita boleh buang lah dan sebagainya lah, kita boleh tu. So elephant ni pun 1/6. Adakah elephant ni satu benda yang positif? So check balik. Sama juga dengan yang negatif ni. Love kan, adakah orang kata love itu negatif? Sebab probability dia hanya 1/6 saja. Okay, so kita boleh dapat lagi. So that's why dia kata apa? The probability of a positive review having the word love is 4 out of 6. So 4/6. Jadi memang love ni positif lah. Hate ni boleh buang, elephant ni pun boleh buang. Sama juga dengan yang ini. Hate tadi ni 3/6. Yang ni 3/6 kita boleh pakai lah. Elephant boleh buang, love boleh buang. Okay. So kita tahu dah perkataan hate tadi ni positif dan negatif. Perkataan love tadi positif. Elephant ni mungkin neutral. Kan? Elephant ni macam mana nak tahu dia positif negatif? Okay. So maksud dia perkataan elephant tadi ni, words elephant tadi ni mungkin neutral. Dia tak ada kaitan dengan positif, dia tak ada kaitan dengan negatif. Okay, so that's why kat sini tadi dia kata apa? Ada possibility kita boleh dapat neutral. Okay, so far so good? Any question so far? Tak ada soalan, sir. Boleh follow Boleh faham Boleh. Okay, good. Cuma nanti bila kita dah buat software dia tak terangkan benda ni. So nanti jadi kena imagine je nanti. Okay, the next one dia kata apa? I really love my pet elephant. So ni soalan tadi ni. Ni dia punya review tadi ni. So kita akan dapat kat sini dah love, hate tadi ni. Kan? Okay, so positif 4/6. Jadi dia punya value dia 0.093. Yang negatif ni 1/6 perkataan love tadi ni. So 0.014. Jadi kita nak pilih yang mana? Okay, yang ini kalau kat sini disebut I love and hate my elephant. Macam dah confused pula ni. Sekejap dia love, sekejap dia hate. Okay, so kita kena tengok dia punya nilai kat sini ni. 0.019, 0.014. Yang ini yang result yang kita dapat baru ni. Perasan tak? So nanti kita check balik. So result tu sama ada positif, negatif, nanti dia keluarkan dalam bentuk table tu. So kita kena pandai baca lah table tu nanti. Untuk kita analyse balik. Oh sebenarnya perkataan ni, review ni menjurus kepada positif. Review ni menjurus kepada negatif contohnya. Okay, kita akan tengok positif berapa, negatif berapa. Okay. Okay, so yang ini dia panggil apa tadi ni? Training a classifier. Okay, next. Step number 5. Search information retrieval. Okay, after sentiment or buzz has been analysed, okay, kita dah buat tadi tu, dah masuk rapid minor macam-macam tu kita dah buat analyse. Marketing and sales personnel would then want to search and retrieve relevant reviews for the corpus. Okay, so kita kena dapatkan balik, dia kena review ataupun dia kena retrieve balik the relevant review tadi itulah. So supaya dia nak double check balik betul ke benda ni tadi, orang ni semua puji, semua baik kan, ataupun perkataan tu nampak macam baik tapi sebenarnya orang kutuk. Okay, boleh berlaku tak benda-benda macam tu? Sebab kalau bahasa Melayu ni mungkin boleh jadi sebab kita cakap berlapik kan. Kita cakap baik, sebenarnya kita cakap benda baik tapi sebenarnya kita masukkan lain. Okay, tu lagi bahaya. Biasa kan benda macam tu berlaku kan. Dia tulis baik. Kalau kata orang Terengganu cakap menganjing kan. Kan? Ada orang Terengganu sini? Ada? Tak ada. Kalau orang sini kita panggil apa menganjing ni macam apa perkataan dia? Apa perkataan dia? Perli. Perli. Okay, good. Dia macam kita perli dia cakap dia baik je tapi sebenarnya maksud dia lain. So kena juga check balik ni. So that's why marketing ataupun sales personnel ni dia kena tengok baliklah review tu. Macam disebut tadi, mungkin kita boleh buat secara random kan. Tengok-tengok macam baik je tapi produk satu pun tak laku. Kan? Review semua bagus. Orang ni cakap produk ni bagus, orang ni cakap produk ni bagus, orang ni cakap produk ni bagus tapi produk tak laku bulan tersebut. Okay, so maksudnya ada something wrong tak? Ada something wrong tak? So dekat situ maknanya dekat situ kena ada somebody kena double check balik. Search ataupun information retrieval. Okay. Number 2, from the review, sales and marketing personnel may gain insights about the product and service offered. Macam saya sebut tadi lah. Daripada situ dia boleh nampak. Tapi kalau nak check satu-satu, letih kan. Kalau kata kita post satu benda, orang komen sampai beribu-ribu. Kalau kita nak baca pun satu-satu mungkin makan masa 2-3 jam. Okay. Get the idea. Mungkin makan masa 2-3 jam. Jadi apa kita perlu buat? You all lah ni masuk dekat dalam this environment.
buat analisis. Sebenarnya cerita yang kita post hari ni orang setuju ke tak setuju, orang suka ke tak suka, orang kata positif ke negatif. Okay? Jadi kita boleh nampak dekat situ. Okay, apa yang sebenarnya yang berlaku. Okay, now get the idea tak? Boleh nampak tak? Sekarang ni kita tengah buat apa sekarang sebenarnya? Boleh nampak. Boleh nampak possible tak So maksud dia kalau besok dia ada kerja satu syarikat, okay, katakanlah dia nak release satu produk TV. Dia nak release satu produk TV. So dia akan buat iklan sikit, dia buat teaser sikit ke. Lepas tu dia akan release dekat YouTube. Lepas tu kita tengok orang komen. Kita akan tengok. So orang akan komen. Kan? Agak-agak ada ke orang nak baca satu-satu. Kalau kata setakat 10 komen okey lagi kan. 100 komen pun rasanya lagak lagi nak baca ni. Tapi kalau dah 10,000 komen, 100,000 komen, siapa nak baca satu-satu, lepas tu nak buat analisis. Oh, orang yang 100,000 komen ni bagus. Siapa rajin? Cuba angkat tangan. Okey. Kalau ada pun mungkin dia mandi tak basah, makan tak kenyang ni. Nak buat benda tu. Okay, so you all lah kena masuk, gunakan certain tools, gunakan certain analisis techniques untuk dapatkan benda ni. Jawab dia punya output simple je. Good or bad. Itu je. Bos tak nak dengar benda-benda yang merepek-repek orang duk bincang kat dalam tu. Kan? Bos tak nak dengar dah. Dia kata saya nak tahu produk yang kita post dekat YouTube ke dekat mana-mana channel tadi ni, respon dia bagus ke tidak? Dia punya output dia good or bad? Itu je bos nak tahu. Okay. Get the idea? Boleh nampak tak? Get. Boleh. Okay. So benda tu yang jadi challenge kat you all ni. Tapi kalau dah belajar, nampak macam simple je kot. Tapi macam saya sebut lah. Kadang-kadang software ni kena suruh bos beli lah. Takkan nak pakai yang free. Free setakat 1,000-2,000 data dia bagi lah. Untuk kita analyze. Kalau nak 100,000, kena belilah software tu. Kena license lah. Okay. Next, dia kata apa? Search by relevant is often made possible using term frequency, inverse document frequency. Okay, TF-IDF. Okay, term frequency, inverse document frequency. Ni ada sikit contoh lah nanti dia kata kat sini. Okay, each search query is passed into terms of word. Example, S8 camera quality will be passed into S8 camera and quality. Macam kita sebut tadi lah. Dia pecahkan kepada words, bags of word dan sebagainya. Dia ada 3 lah. S8, S8, camera and also quality. So kita kena tengok satu-satu. Okay, dekat sini kata apa? Term frequency, inverse document frequency is a weight-based metric to identify review document relevant to some query terms. Okay. The underlying idea of TF-IDF is rare term are weighted higher than common term. So kita nak cari ada tak perkataan-perkataan yang rare ni yang kadang-kadang orang jarang guna. Yang common tak apalah, yang common kita dah tahu. Okay. In other words, rare terms are regarded to be more important than common terms due to their discriminating nature. So benda ni kita nak cari perkataan-perkataan yang mungkin rare. Okay. So kita jarang dengar ke, kadang-kadang orang tu guna dan sebagainya. Tapi sebenarnya nak tahu dia bad or good. Okay. Consists of 2 parts, term frequency and inverse document frequency. Dia pecah dua lah, TF, IDF. Term frequency, inverse document frequency. Okay, so disebut kat sini, term frequency, inverse document frequency. Term frequency, the number of times a term is found in a document over the total number of term in document. Okay, katakanlah total document dia ada 100. Okay, so dia jumpa perkataan tersebut 8 kali. Mana pula mouse ni? Okay, 8 kali. So, yang ini kita panggil term frequency lah. The number of times a term is found in document over the total number of terms in document. Okay, document frequency, DF, the number of document with term T in it. Okay, the number of document with term T in it. So, ada berapa banyak dokumen? Dalam banyak-banyak dokumen tu ada berapa yang kita jumpa perkataan tersebut. Okay. Inverse document frequency, the logarithm of document frequency which indicates the rarity of term. Statistical weight used for measure the importance of a terms in a text document collection. Okay, IDF feature is incorporated which reduces the weight of term that occur very frequently in document sets and increases the weight of term that occur rarely. Okay, so maksudnya dia nak bezakan yang mana perkataan yang selalu jumpa dengan perkataan yang
jarang-jarang jumpa yang rare ni. Okay. Ni sini. Okay. So dekat sini dia adalah, okay, yang ini jangan tanya saya lah mana dia dapat formula ni. Okay. IDF equals to log size of corpus divide by DF. Okay. So contoh dekat sini dia ada terms kat sini ni. Okay. Terms DF, IDF. Apa tadi ni? Car auto. Yang mana car ni selalu guna. Okay. Auto ni kan kadang-kadang auto ni dia macam kalau orang yang faham-faham lah automobil kan. Ataupun auto ni macam auto dengan manual. Itu contoh. Jadi dekat sini ada satu rare terms kat sini. Insurance, best ni macam normal lah ni. So berapa kali dia jumpa ni perkataan-perkataan ni? Dalam bentuk DF dan juga IDF. Apa tadi DF tadi? Yang inilah ni. Document frequency and juga terms of frequency. Okay. So dia kata apa? While document frequency only provide information about how many document contain a particular terms, IDF provides information about how rare the term is across the document. So 2.08 je ni. Maksud dia macam dalam banyak-banyak dokumen tu dia jumpa IDF dia 2.08 je. Dari segi dia punya rare itu. Okay. IDF provide measure of relevance that DF does not provide. Okay. So yang ini akan provide lebih lah. Maksud dia yang rare tadi ni. Okay. So combining TF and IDF. Okay. Query term this example. Okay. So dia akan buat this is a example. Okay, contohlah ni. Dia query perkataan ni. Okay. Okay, so dia ada terms. This one, is one, a dua. Kemudian dia ada sampel satu. Okay. Ni contoh je lah ni. Okay, dokumen dua. This is another example. So this satu, is satu, another dua. Example 3. So, ni contoh je. Okay, jadi kat sini ni adalah dia punya perbahagian ni. So, yang ini jangan risau sangat lah. Saya rasa setakat ni saya tak nampak lagi formula-formula ni keluar ni. Okay. So, kalau keluar pun benda ni simple je. Okay. TF this D1 1/5. Mana 1/5? Perkataan this tadi ni. Mana pula saya punya mouse ni. Okay, this tadi ni. Dia 1/5. Mana 5? Equals to 2. Dalam D1, dalam dokumen 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 terms yang dijumpa. Okay, 5 kat sini. Perkataan this ni adalah 1/5. Contoh. Okay. Dalam dokumen 1 kan, ni D1 ni adalah dalam dokumen 1. Okay, dah akan dapat 0.2. TF this dalam dokumen 2, 1/7. Ni 1/7. Okay, so dia akan dapat 0.114. IDF this tadi ni dalam dokumen tadi ni, okay, dalam dua-dua dokumen ni, okay, dia masukkan log 22. Apa tadi log 22 tadi? Mana dia punya formula tadi? Size of corpus bagi dengan DF. Okay, so 2. Size of corpus ada 2 dokumen, bagi dengan 2. 2 tu apa? Perkataan this tadi ada 2. Okay, 2 this, 2 size of document. Ni tadi formula dia. Size of corpus, size of DF. Sini 2, sini 2. Sebab ada 2 dokumen, ada 2 DF. Okay, so dia bagikanlah ni. TF, IDF, perkataan this dalam dokumen 1 is equivalent to 0.2 kali 0 dapat 0. Dalam dokumen 2, 0.14 kali 0 dapat 0 juga. Okay, jadi dekat sini, TF example, perkataan 1 pun sama juga. Dia dapat 0, macam tadi juga lah kiraan dia, dapat 3/7, 0.429. Dalam keseluruhan dokumen dia 2/1 dapat 0.301. So, dia kata apa? TFID example dalam dokumen 1 dia akan dapat 0. Dekat dalam dokumen 2 dia akan dapat 0.113. Alright. So, akhirnya sekali dia kata apa? Yang mana yang lebih relevan? To know which document is more relevant to the query terms, okay, kita masukkan dalam formula yang tadi ni lah. Dalam formula ni, dia punya, ni adalah jumlah yang tadi ni, kali dengan IDF, TD dan sebagainya, masukkan dalam formula ni, TF, IDF equal to bla 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 dapat 0. TF, IDF bla 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 dapat 0.13. Ni dia punya formula. Okay, sum of the TF, IDF of each search, yang pertama dapat 0, yang kedua dapat 0.13. Jadi kita, mana dekat sini menunjukkan bahawa dokumen 2 lebih relevan. Okay, itu contohlah.
kita nampak macam dah banyak sangat ni. So ni dah last slide ni. Jadi kita akan nampak bahawa dalam dokumen 2 dia lebih relevan. Sebab apa? Okey, sebab tadi kita dah kira tadi yang mana yang dia keluar sekali, keluar 2 kali, berapa banyak dia keluar dalam setiap dokumen dan sebagainya, dan kita boleh buat conclusion. Dokumen 2 lebih relevan. This is another example. Contoh, sebab example ni jumpa 3 kali dan sebagainya. This is a sample dan sebagainya. Okey. Okey. So ini contoh je lah ni. Yang ni untuk dia nak cari apa tadi ni? Untuk dia nak cari term frequency inverse document frequency based on the weight matrix. Maknanya matrix yang sedia ada tadi dia dapat yang mana lebih relevant. So daripada sampel tadi kita nampak dokumen 2 lebih relevan. Itu je lah jawapan dia. So nanti kalau kita ada satu perkataan yang rare lagi kan, kita akan tengok perkataan tu relevan tak relevan. So kita boleh nampak lah di dalam dokumen mana yang dia lebih relevan dan sebagainya, gunakan formula ni. Tapi okey, untuk formula ni macam saya rasa mungkin you all boleh just tengok je nanti. Kalau dia tak akan keluar dekat dalam ni, mungkin dia akan keluar masa final nanti. Okey, dia tak akan keluar masa dalam test sebab test tak libatkan topik ni. Jadi nanti saya double check boleh lah. So that's why dia bagi contoh pun macam simple je, dia tak adalah quite complicated punya mathematical punya apa tu equation kan. Okay, so with that so slide dah habis. Okay, saya end these slides. Okay, now saya open for any questions. Okay, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Kita dah lebih kurang dalam pukul 3.30, just nice lah. Kita akan habis. Kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh stop. Untuk hari ni saya nak cerita dalam 10 minit ni, saya nak cerita sikit je pasal you all punya projek. Okay, ada soalan tak? Setakat ni? Still boleh follow kan? Okay, boleh? Tak ada Okay, kalau tak ada, Sir, yes. ya, kalau kadang-kadang orang tu pasang incognito Windows tu macam mana, sir? Pasang apa? Pasang web tu, dia pasang incognito Windows yang gelap, skrin yang gelap. Okay, yang itu rasanya still boleh trace lagi tu sebab dia ada cache, dia ada cookies. Masih lagi boleh trace. Tapi macam tu maksud dia, you kena masuk dekat incognito tu jugalah. Dengar Yes. Boleh dengar? Okay. Okay. Cakaplah, dengar, yes. Cakap, dengar. Apa tu? Siapa nak tanya tadi? Nurul Ainin, okay. Apa dia? Saya nak tanya yang tadi, yang part yang pilih mana yang lagi relevan tu kan. Saya tadi sekat dekat situ, saya terlepas kat situ. Oh, okay. Follow je yang mana yang nilai lebih besar dia relevan lah. So maksud dia tadi last tadi dokumen 2 tu lebih relevan. Okay. Yang dekat part formula tu je. Yes. Okay. Yang 2 lebih relevan. So maknanya relevan apa dari segi perkataan yang rare yang tadi ni. Perkataan-perkataan yang jarang. Perkataan yang common tak perlulah kita nak kira tu. Perkataan-perkataan yang rare je. So dalam dokumen 2 perkataan tu lebih relevan. Dalam dokumen 2. Okay, itu maksud dia. Okay. Clear so dekat last kali tu dia ada kat sini. Dia sebut dokumen 2 lebih relevan. 0.13 compare 0 sajalah untuk dokumen 1. Masukkan guna formula yang ada dekat atas ni. Yang ini. Dia dah kira-kira dia guna formula ni lah. Dia guna formula ni. So dia akan dapat 1, 0, satu lagi 0.13. So yang mana more relevant? Dokumen 2. Okay. Soalan lain? Tak ada? Tak ada Okay. So kalau tak ada, saya nak move to the next one. Okay. Okay. So this is for your project. Okay. Listen carefully. Okay. Kita dah settle. Ni sekarang minggu ke-10. Dah boleh cerita pasal project. Okay. Apa yang saya nak you buat dalam kumpulan. Saya rasa dah tak ada isu tentang kumpulan ni. Okay. So you gunakan based on the the existing groups ni yang ada ni. Okay. So you kena buat sentiment analysis model. Okay, nanti boleh download soalan ni di YouFuture. Okay, dia kata apa? Collect some reviews from customer about one product, item ataupun isu. Okay, so maknanya you all boleh cari apa-apalah. Contoh, you all nak buat pasal produk iPhone 12X Pro ke whatever it is. Okay, tu produk. So, you all tengok produk review tentang produk tersebut. Bagus ke tak bagus? Okay, tu yang pertama. Ataupun item.
Item, apa-apa item lah. Mungkin tapi kalau boleh cari yang latest punya isu. Okay. Vaksin contohnya, vaksin. Okay. Sekarang ni kecoh kita vaksin untuk COVID-19 kan. Kita tengok apa orang punya review. Selamat ke tak selamat vaksin ni. Tu dia punya isu dia. Siapa nak boleh ambil topik tu. Okay, vaksin. Okay ke tak okay vaksin ni? Good ke bad vaksin ni? Positif ke negatif vaksin ni? Dan ada isu yang paling latest ni, halal ke tak halal ni vaksin ni? Okay, ada dua isu kat situ. Nampak tak? So mungkin you all boleh dapat. So kalau kata siapa nak buat pun boleh. Okay, so yang pertama mungkin produk, item ataupun isu. Isu pasal vaksin ataupun isu pasal COVID pun boleh. Nak buat COVID dan sebagainya. Tapi kena carilah benda yang orang suka, tak suka, good or bad, pro and cons dan sebagainya. Okay, the review must not less than 60 review. Mesti lebih daripada 60. Okay, mana nak cari nanti kita tengok hari Rabu nanti kita tengoklah macam mana. Tapi kalau tak boleh nanti mungkin you boleh dapatkan daripada different sources lah. You can collect the data from different website. Tak kisahlah mana-mana pun, tapi yang penting isu yang sama lah. Okay, you must label the class target based on the reviews collected. Example, positive, negative, good, bad, like, dislike, good, moderate, poor, okay, dan sebagainya. So, apa yang you dapat tu, pastikan nanti you kena labelkan dia. Okay, target based on review tadi tu. Okay, produce a training model and accuracy must not less than 65. Macam kita tengok minggu lepas, kalau accuracy dia kurang daripada 65, maksud dia tak berapa nak sesuai lah data tersebut untuk kita gunakan. Kena cari lagi. Right. Then find another review as a test dataset. That review must not less than 20. The test dataset is dataset without class label. Okay, create a model for that test data. Okay, so maksud dia satu ni kita labelkan baik tak baik, lepas tu kita test. Satu lagi kita cari review tapi kita jangan letakkan dia punya class label ni. Jangan letak bad or good, biar sistem tu sendiri tentukan. Okay, so nanti kita compare. Kita compare data tu. Okay, yang sistem buat sendiri macam mana, yang kita tentukan sendiri tu macam mana dapat. Okay, so issue can be anything. Tapi kalau boleh cari yang latest. Nanti mungkin dalam minggu depan, minggu satu lagi saya akan minta topik lah apa yang you all plan nak buat. Okay, so saya tak nak nanti topik nanti merabang-rabang nanti. So cari apa-apa saja produk, item, issue. Kalau boleh yang paling latest. Yang kena dengan kita sekarang ni. Tak nak yang dulu-dulu macam contoh yang mungkin nak kata latest tak latest. Contoh saya bagi contoh Islamofobia. Itu isu dah lama. Tapi relevan tak relevan tu mungkin tak berapa nak relevan sangatlah untuk sekarang ni. Orang dah tak apa nak cerita pasal Islamofobia tu. Kalau ada pada tahun 2017, 2018, yes. Orang sibuk cerita Islamofobia, contoh. Okay, so benda-benda itulah. Walaupun boleh buat tapi cari yang relevan sikit lah. Yang latest. Okay, project guideline. Okay, your project, your report must consist of the following: project title, introduction, summary of study, problem, objective, background. Kena buat literature review. Okay, ini pastikan. And then kena buat sentiment analysis dan gunakan this methodology ni. Ini pun dah ada dalam nota itu kan. Business understanding, data understanding, preparation sampailah deployment. Okay, kemudian explain all phases in detail. Setiap satu ni kena explain. Mana dapat data, macam mana you buat data, macam mana you prepare data, you modelkan macam mana dan sebagainya. And number 5, experiment. Explain about data sets. Okay, so you kena terangkan tadi data set tadi tu. Source of data, background data dapat daripada mana, how do you scrap, guna scrap dekat mana, Twitter ke, Facebook ke dan sebagainya. Explain about attribute and class label yang tadi tu, bad, good, pro and cons tu. The process involved in rapid miner, screenshot and explain every step. Nanti kita akan buat satu lagi tutorial. So nanti you boleh, bila you buat sini nanti you buat screenshot dan explain setiap proses tu. Explain the result produced and make a comparison, graph, table, measurement dan sebagainya. Okay, tu untuk report. Okay, yang ini. Okay, so you kena follow exactly. Kalau nak tambah, jangan kurang. Okay, provide all the information below in the PowerPoint. Untuk presentation, kita cerita benda ni nanti ni. Okay, nanti kita cerita kemudian lah nanti. Tapi basically, apa yang ada dekat report, you kena produce dalam untuk PowerPoint. Ini untuk PowerPoint. Provide all the information below in PowerPoint slide. Ini untuk presentation. Okay. Okay, so kita ada web scrapings. Okay. You kena cerita macam mana you scrap, macam mana buat data cleaning, macam mana buat analitik dan sebagainya. Ini cerita satu-satu ni. Kan? Ini kita dah go through sedikit hari tu.
Nanti insyaAllah minggu ni kita buat satu round lagi. Okay. And then lepas tu, ni semua kan dah pernah tadi kan yang kita sebut tadi, tokenize, transform, filter, token dan sebagainya. Nanti kita buat satu lagi lah, seround lagi. Untuk buat stock word dan sebagainya. Okay. So kita akan tengok satu contoh lagi. Right. So kalau kata tak ada masalah, so you boleh start sekarang, fikirkan cari any issue, product or items. Okay. Kalau boleh jangan epek-epek sangat lah. Benda-benda yang later lah. Kalau boleh yang benda yang isu semasa yang kita boleh nampak kesan dia on the spot. Okay. So ada soalan tak untuk yang ni? Ada soalan tak untuk yang ni? Untuk projek. Faham Tak ada lagi kot. Okay, faham dah tu kot. Untuk sekarang ni tak ada soalan lagi sir. Okay, good. Tapi faham dah tu. So untuk first step nanti cari any product, item or issue. So nanti kita tengok Rabu lah macam mana you boleh buat benda tu nanti. Okay. So kalau tak ada soalan, I think sekarang ni pun pukul berapa? Just nice 3.40. Right. So I will stop recording. Kita akan stop sekarang. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu. Right. So with that, thank you very much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Okay.